InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi'an haram wa bismika Allahumma ya daim ya qayyum ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun wa ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillah ma sya'allah kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita hari ini, bulan Muharram. Hari ini dah 6 insya-Allah. 6 ke 5. 6 insya-Allah. Kita berjumpa lagi untuk pengisian maghrib kita seterusnya. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di umum masyarakat insyaAllah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah kita masih lagi dalam kitab indahnya hidup bersyariah, ya. Kitab yang hebat yang ditulis oleh tuan guru kita, tuan guru almarhum Datuk Ismail Kamus. InsyaAllah kita teruskan. Hari ini dah masuk hijrah 1442. Maksudnya kita ni masih lagi panjang umur, masih lagi belum di kambus lagi, betul? Masih belum disimpan. Kalau bahasa lembutnya belum disimpan, bahasa kasarnya kambus ataupun ditanam lagi. Tapi kita ni makin lama makin berkurang, seorang demi seorang. Semalam ada seorang semalam ke hari ini? Hari ini seorang InsyaAllah tu. Tu. Maksudnya seorang demi seorang. Saya mengikuti, ya. Ni bukan saya tempat kuliah saya mengikuti tempat tu. Hanya bila diceritakan bab-bab tu, maksudnya kita ni peruntukan kita meneruskan untuk hidup ni makin lama makin sedikit. Nombor hijrah bertambah-tambah. Tahun lepas 1441. Tahun ni dah jadi 1442. Tu. Muharram hari tu Khamis. Hari Khamis 1 Muharram. Hari ni dah 5, 6, 7. Ya. Besok lusa Khamis lagi. Jadi 8, 9, 10. Jangan lupa, ya, cari pahala yang paling hebat, iaitu berpuasa Ashura. Betul? Ada tak bubur Ashura? Bubur Ashura kadang-kadang selalu buat, betul? Puasa Ashura tu cuba buat, insya-Allah. Itu salah satu untuk kita nak meningkatkan atau nak menyiapkan diri kita sebelum dipanggil. Kawan kita seorang-seorang dah pergi, maknanya di mana-mana saja malakul maut ni akan datang. Kita ni kena jaga sikit kita punya persiapan kita nak menghadapi lagi satu lagi kehidupan yang dipanggil hidup sesudah mati. Ni pasal apa? Bukan mati macam tu saja, mati dalam keadaan disoal satu-satu soalan. Pasal apa? Allah dah bagi peluang kita hidup sampai ke 1442 hijrah ni. Maknanya siapkanlah diri kita untuk menghadap Allah Ta'ala nanti, insyaAllah. Ya, balik pada kitab tadi, kita tengok muka surat 20 kitab saya, muka surat berapa? Kitab baru 23, bab mengenal Rasul, ya. Sampai ke tajuk sifat mustahil. Betul? Betul, ya? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sifat mustahil bagi Rasul.
Pertama, kizbun, pendusta. Kedua, khianat, curang ataupun khianat. Ketiga, kitman, tidak menyampaikan perintah. Keempat, baladah, bodoh, tak tahu apa. Itu sifat mustahil. Maksudnya kita ni diajarkan kita ni bab pertama tu, tajuk pertama tu kizbun, pendusta. Dilantik oleh, bukan lantikan manusia, lantikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang dibuat. Nak mengesankan kita ni, jangan kita ni jadi pendusta. Ni dah 1442 tuan-tuan. Bila 1442 tu kan namanya hijrah, betul? Saya malam ni nak sentuh sikit bab hijrah. Panjang sebenarnya hijrah ni sebenarnya. Saya baca point dia malam ni. Tak tahu belum sebut di Kampaya, belum Hijrah 15 hikmah hijrah, belum lagi. Zaman Rasulullah SAW tu hijrah diceritakan oleh Tuan Guru Dr. Syihabuddin, saya catatkan kuliah dia. Zaman Nabi tu hijrah ada 3. Hijrah akidah, hijrah ibadah, hijrah ukhuwah. Tu zaman Rasulullah SAW. Zaman kita ni kena ada sekurang-kurangnya 15. Kalau tidak ada bab 15 hikmah hijrah ni, kita akan ditindas, akan menurun, akan jatuh sebagai umat Islam. Saya bacakan poin dia. Yang pertama, nak jadi umat, kuntum khairun ummah, maksudnya umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Yang pertama, ni tak ada dalam kitab. Yang pertama, hijrah daripada syirik, daripada bab kesyirikan kepada keimanan. Itu yang pertama. Janganlah kita masih lagi ada bab tak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yakin dengan ayat Allah Taala. Sampai sekarang orang dihidangkan dengan My Quran Time, ayat-ayat Allah Taala. Ada tak ada? Ada. Sayangnya Allah Taala untuk jadi panduan kita. Jangan kita sesat, jangan kita terbiar macam tu mati tanpa Quran. Sekarang Allah hidangkan, Allah hidangkan Quran, bukan bukan jauh depan mata, depan TV. Satu hari 4 kali diulangkan. Tu baliklah pada Quran. Jangan nak guna-guna tangkal, nak guna bomo. Tak jadi apa tuan-tuan. Masih lagi zaman sekarang ada lagi orang pakai tangkal lagi. Ada orang pakai lagi sihir, ada orang lagi macam-macam dikerjakan, dengki punya pasal. Yang paling sedih tu sembahyang, mengaji, sujud, tapi dia jadi pendusta. Dia khianat bawah tu. Khianat, maknanya khianat ni yang nombor 2 tu, khianat ataupun curang dengan Allah Taala, bukan manusia, dengan Allah Taala. Dia ingatkan Allah tak tahu, dia ingatkan Allah tak nampak. Sebenarnya Allah tu Maha melihat. Nak sorok macam mana tuan? Ni Allah bagi peringatan yang hebat-hebat sekarang ni. Kita nak ke mana sebenarnya tuan? Janganlah mencuri, sembunyi. Orang putih kata hidden, belakang, senyap-senyap. Jangan. Allah nampak tuan-tuan. Tadi hari ini punya tadabbur ayat 54 kata silap saya. Bila Nabi Isa tu nak disalib, orang yang ayat wa makarullah tu, maknanya ingatkan Allah tak tahu punya bodohnya manusia tu. Dia tahu Allah tu nampak, tapi dia buat macam bodoh jugalah. Dia anggap Allah tu tak nampak. Dikerjakan Nabi Isa tu. Tapi Allah tu Maha hebat, Maha bijaksana. Dihilangkan muka Nabi Isa tu, orang lain yang jadi Nabi Isa. Tu cerita sebenarnya dalam Quran. Jangan kita anggap Allah tu tak tahu kita ni. Ni maksudnya jangan jadi pendusta. Balik pada bab keimanan kita. Hilangkan, tinggalkan bab syirik tu. Cukup. Yang lepas-lepas tu berhenti. Jangan buangkan tangkal, cincin, keris,
Apa lagi? Kerambit. Ada tak? Ada tuan-tuan. Masih lagi orang buat. Berhentilah. Tak terdaya nak menjawab. Tak terdaya nak menghadap. Nak menghadap Allah Ta'ala satu hal. Nak menghadap dalam liang lahat tu. Nak jawab apa tuan-tuan? Sekarang ganas, handal, betul? Dengan kerambitnya, dengan tangkalnya. Masuk liang lahat. Bukan kita kata kawus, betul? Tahu kawus? Orang Jawa cakap kawus. Siapa yang kata? Besok malaikat kawus kuih. Aduh. Nampak? Padan muka kau. Masa bila? Masa dalam liang lahat. Disuruh sembahyang, tak nak sembahyang. Disuruh ke masjid, tak nak ke masjid. Hijrah? Ya, dengan hijrah, betul. Kadang-kadang dia tak malu dengan TV Al-Hijrah. Dulu TV tak ada hijrah, betul. Dulu TV 1, TV 2, TV 3. Sekarang TV Al-Hijrah. Hebatnya. Dihidang kita kalau Al-Quran. Tengoklah. Bila tengok Quran takut tuan-tuan. Takut kita dengan ayat Quran tu. Itu yang pertama, daripada bab syirik. Yang kedua, hijrah daripada kekufuran kepada Islam. Jangan buat benda-benda yang kekafiran, yang menghala bab kekafiran. Islam tu dah sempurna. Masuklah Islam sepenuhnya. Kafah tu maksudnya Islam tu sepenuhnya. Kalau tanam rambutan mesti daripada akar sampai pucuk mesti pokok rambutan. Mana ada pokok rambutan akarnya pokok pelam, dahannya dahan pauh. Mana ada tuan-tuan? Mesti daripada pucuk sampai ke akar mesti rambutan. Islam pun macam tu juga. Tak boleh diambil sedikit sana sedikit, tak. Seluruhnya 100% diikutkan bab Islam. Jangan kita nak raikan bab kafir, kita terpaksa ambil sebahagian-sebahagian. Kesilapan besar umat akhir zaman sekarang. Pasal apa? Mengambil Islam sebahagian-sebahagian. Pasal kita dah mengaku inna dina indallahil Islam. Daripada awal bangun tidur sampai tidur balik mesti cara Islam. Tak ada cara lain. Jangan ditangguh-tangguhkan. Ada bab haram tetap haram. Betul? Bab haram. Arak itu haram. Ada tak dalam Quran? Ada. Al-Baqarah. Ada bab riba. Haram. Bukan haram. Dalam Al-Quran yang ujung, Al-Baqarah yang ujung baru diceritakan di tadabbur dalam My Quran Time. Riba tu bukan haram. Riba tu Allah perang. Kalau orang Jawa perang, macam mana tuan-tuan? Lari tak bangsa lain? Lari tuan-tuan. Kalau dulu tak ada senapang, betul? Dah pegang parang, kerambit, tombak, perang. Nak cakap apa? Tu habis tak? Memang pukul habis. Ni kalau Allah perang riba, macam mana tuan-tuan? Bukan haram lagi. Maksudnya kita jangan ikut, jangan sentuh. Ada tak perbankan Islam? Ada. Di bank Islam, bank muamalat, di bank pun ada perbankan Islam. Kenapa kita nak tangguh lagi? Pasal seronok dengan interest, seronok dengan bunganya. Betul? Allah tuan-tuan, kita terlupa kata Ustaz tadabbur tu kata apa? Kita sambil tidur bukan sambil lelap, sambil tidur sambil berbuat dosa. Kita ingat banyak pahala, rupanya sambil tidur kita berbuat dosa apa? Kita bersekongkol dengan bab riba yang Allah perang. Apalagi yang kerja dengan bab riba ni, tolong patah balik, tolong dinasihatkan. Jangan bersekongkol. Pasal apa? Allah perang dengan bab riba. Yang ketiga, bab hijrah. Hijrah daripada keduniaan kepada keakhiratan. Pasal apa? Dunia ni orang Jawa kata mampir saja. Betul? Singgah saja. Cukup masa Allah panggil. Kan kita dah tengok kawan-kawan kita seorang-seorang pergi. Dia takkan duduk di kampung paya selama-lamanya. Takkan duduk selama-lamanya. Cukup masa Allah panggil. Kita tunggu giliran. Bak kata Syekh Nuruddin pagi tadi, kita kehilangan dalam minggu ni dia kehilangan lebih pada 10 orang kawan-kawan, anak murid, ulama-ulama, sahabat-sahabat. Yang last kali guru Genting,
orang Banjar, orang Indonesia. Mati. Allah panggil cukup masa mati. Cuma kita ni persiapan kita macam mana? Ni ya, Allah bagi peluang. Yang keempat, betul. Yang ketiga, yang keempat, hijrah daripada kebendaan kepada amal. Itu pesanan Rasulullah SAW pada Fatimah. Cukuplah kebendaan tu, berhentilah kita. Nak hijrah, tinggalkan bab kebendaan. Berhenti bab Vespa, bab apa lagi? Bab 60-an, bab kugiran, apa lagi? Allah Tuhan, Allah letih kan. Dah pendah berumur kita ni, tapi masih lagi bab-bab tu. Saya tersentuh pasal masa apa? Masa singgah di highway minggu lepas. Terserempak dengan geng-geng motor besar ni. Harley Davidson, rambut panjang, penuh, baju macam orang putih lah. Kasut tu kalau sebelah tak cukup 500 tu. Baju tak main kulit ni. Ni kulit orang ya. Dia main kulit apa? Kulit lembu. Kulit yang dah diasah, dah dibersihkan. Mahal? Memang mahal. Ratusan, silap-silap ribuan. Kasut ada besi. Kalau tersangkut, kesandung, macam mana? Macam-macam, betul? Ribuan-ribuan harga. Tapi bila turun motor yang besar tu, nak cagak tu tak terdaya, tuan-tuan. Kita ingatkan umurnya 20-30, rupanya 60-70, tuan-tuan. Allah, tuan, terpaksa panggil. Dia ramai, tapi yang ramai-ramai tu pun tak boleh tolong nak cagakkan motor. Panggil budak-budak mak rempit sebelah tu, motor kecil-kecil je, ramai minta tolong. Saya kena marah dengan budak mak rempit. Lain kali pakcik, pakailah motor kecil, dia kata. Menyusahkan orang. Allah, tuan-tuan. Tu kalau kita tanya kenapa? Ini sekali seumur hidup, Ustaz. Dapat EPF, dapat pencen, betul? Kan dapat EPF kan ratusan ribu. Sekali seumur hidup. Besok tak dapat lagi. Dia terlupa. Dekat surga ada tak motor Harley Davidson? Dekat surga ada tak? Buah durian pun ada. Diceritakan dalam tadabbur Quran tu. Dalam surga besok buah durian tak ada. Ada. Cakaplah Musang King ke Tupai King. Sekarang Tupai King yang mahal. Nampak? Bukan Musang King lagi, Tupai King. Saya pun tahu pada Quran Time juga. Nampak? Tapi kadang-kadang kita tak dapat makan durian. Di dunia kita makan durian, di surga tak dapat makan durian. Pasal apa? Di blok, tak boleh masuk surga. Tergantung-gantung roh dia. Tak dibenarkan masuk pintu surga. Pasal apa? Hutang. Hutang dengan bank lain cerita, tuan-tuan. Didokumentasikan dalam Al-Baqarah yang ujung tu 282, satu muka surat, satu ayat, ceritakan bahawa hutang. Pasal apa? Hutang dengan manusia tak dicatatkan, tak dicatatkan, akhirnya mati tak dilunaskan. Allah tahan. Sepatutnya dia masuk surga. Kawan-kawan dah makan durian, dia tunggu di luar, tuan-tuan. Ngences tak ngences, tuan-tuan? Ngences kan? Tu. Faham ngences ni? Lele helio. Kawan makan Musang King, Tupai King. Tu. Ini banyak perkataan Jawa saya cuba-cuba ingatkan. Tu kena-kenong kita. Bab tu. Tu. Dunia ni sementara. Yang ke berapa? 5. Kelima, hijrah daripada maksiat kepada taubat. Berhenti yang dulu-dulu. Cukup. Astaghfirullahalazim. Taubat terus, tuan-tuan. Kalau dah 50, 60, 70 lagi, nak buat maksiat apa lagi, tuan-tuan? Tu kedegilan orang-orang tua, betul? Besok ditanya, orang-orang tua dah berubah dan macam-macam, masih lagi. Tuan-tuan, saya baca buku daripada Brunei. Salah satu bab menceritakan bila kita mati, orang yang takut betul-betul dengan Allah Ta'ala, bila mati ditangisi langit, ditangisi bumi. Jangan tulis. Penulis ni anak dia mati. Kalau ikutkan dia tak terima anak dia mati. Pasal apa? Sedang belajar di universiti, belajar bahasa Arab. Tapi mati anak dia, mati dalam syahid lah. Tapi dia punya cekal dia dengan isteri cekal menghadapi kematian anak kesayangan tu. Dia tulis buku. Memang hebat. Salah satu cerita dia, bab mati orang hebat di sisi Allah Ta'ala ni, ditangisi langit.
Langit ni ada dua pintu. Satu pintu, pintu rezeki. Satu lagi pintu, pintu masuknya amalan-amalan kita. Bila mati anak Adam ni, hamba Allah Ta'ala ni, tertutup semua pintu. Apa jadi? Menangis langit tu. Tak ada lagi hamba Allah Ta'ala ni yang nak berzikir, nak berkhidmat, nak mengingati Allah Ta'ala. Amalan tu tak naik lagi dah. Menangis langit. Satu lagi, rezeki untuk hamba tu habis, putus terus. Kita kan ditulis rezeki kita. Fulan bin Fulan, masa dalam perut mak kita ni dulu 2 minggu ditulis Fulan bin Fulan rezeki dia sekian, umur dia sekian, matinya sekian, tempatnya sekian, ditulis cukup, dah tertulis di atas. Tapi bila mati je, dua-dua pintu ni tertutup, menangis langit. Bayangkan tu, sayangnya langit pada orang yang takut betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan bumi, tanah juga menangis. Pasal apa? Bumi akan berkata, orang ni lah sebelum dia mati selalu sebut nama Allah, selalu ke mana dia sujud dia akan ingat Allah Ta'ala. Sebab tu kita jangan berhenti dengan surau sini saja sujud, pergi cari tempat lain untuk bersujud. Kalau sembahyang di surau, jangan satu tempatnya, kan disunatkan pergi lain-lain tempat. Banyak tak pahala? Banyak pahala. Pasal apa? Nak jadi saksi besok di akhirat. Bumi tu menangis pasal apa? Tak ada lagi hamba Allah Ta'ala tu nak sujud, nak berzikir, nak mengingati Allah Ta'ala. Itulah satu-satu hambanya. Akhirnya bumi menangis. Nampak dua makhluk hebat tu. Nampak? Ya, langit dengan bumi. Sebab tu kita tak sia-sia sebenarnya tuan. Tak jadi apa, walaupun tak berharta, tak ada pangkat, tak ada rezeki yang hebat, tapi bumi dengan langit sedang memerhatikan kita. Yang ke berapa? Yang keenam, hijrah daripada dosa menuju pahala. Ni kata Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, cuba cari pahala sebanyak yang mungkin. Yang dosa-dosa tu lepas, biarkan lepas, kita bertaubat. Pahala ni cari sebanyak yang mungkin, kata Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Kamus. Pasal apa? Dia kata bimbang generasi kita, kerabat kita yang akan datang berkurangan pahala. Kita sebagai bapa, datuk, mbah, cari pahala yang sebanyak mungkin. Dibimbangi generasi akan datang. Pasal apa? Kata Ustaz Abdul Samad, generasi sekarang ni bimbang. Pasal apa? Dia pernah ditanya oleh Dr. Izhar, Ustaz, kalau Ustaz ditawarkan belajar balik di Al-Azhar, Ustaz boleh tak belajar? Tak boleh, dia kata. Dengan keadaan semasa sekarang, dengan telefon, dengan internet, susah masuk kepala dengan belajar sekarang. Maksudnya kita ni, generasi muda sekarang ni, jangan kita hentam, jangan kita hukum. Cabaran dia terlampau dahsyat tuan-tuan. Walaupun tak nampak, tapi dia punya cabaran tu dalam handphone, dalam internet, Allah, ke mana saja, ada saja longgokan yang syaitan ni non-stop nak mengerjakan kerabat kita yang muda-muda ni. Tolong tuan-tuan, bantulah dia orang, pujuklah dia orang. Tu yang jadi rosak kadang-kadang pasal apa? Pasal internet, pasal TV, pasal tak dimanagkan, tak diuruskan. Sayangkanlah dia orang. Kita cara yang terbaik, kita doakan dia. Mohon jangan hukum, jangan sumpah, jangan kita biarkan saja. Boleh tuan-tuan? Tu kita sebagai orang tua, sebagai ketua, cari pahala yang sebanyak. Yang keenam, yang ketujuh, hijrah daripada perbezaan kepada persamaan. Perbezaan umatku adalah rahmat, kata Rasulullah SAW, bukan laknat. Kita ni jangan dibeza-bezakan. Tak ada. Zaman Nabi pun tak ada perbezaan. Bilal bin Rabah kulit hitam, negro, betul? Orang Afrika jadi hamba Allah Ta'ala. Kata Ustaz Somad, negro ni colornya dua je, hitam dan hitam lagi. Betul tak betul? Tu negro, jangan main. Tapi punya hebat, Nabi jaga Bilal bin Rabah. Nabi confirmkan dia masuk surga. Salman Al-Farisi, orang Parsi. Mana ada bab lain-lain Arab saja, semua bangsa ada Nabi jaga.
Maknanya kita ni jangan kita jaga ada perbezaan antara bangsa, antara beza dengan kasta ke level ke pangkat ke, tu jaga, jangan ada perbezaan. Hijrah kita. Yang ke 8, hijrah daripada permusuhan kepada persaudaraan. Sesama orang beriman adalah bersaudara. Mereka perbetulkan kita, maka perbetulkan kita landasannya ialah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada bab perseteruan. Cukuplah. Dah berumur zaman-zaman gangster dulu, janganlah, berhenti. Betul. Baru ni saya ceramah di Teluk Kemang, kuliah subuh. 1 Mal Hijrah, 1 Muharram. Cerita jumpa grup-grup hebat-hebat zaman 70-an 80-an. Dia tegur saya, kenal ni, kenal. Tu cerita sampai tak tahan nak gelak tuan. Ya, grup-grup 70-an, tahulah grup 70-an dengan Swallow the Bottom dia, dengan Elvis ni, dengan Jambang ni, dengan orang Jawa kata brengosnya. Macam-macam. Tapi hijrah dia. Jadi AJK semua tuan. Tu saya tak nak cakap apa. Jadi AJK semua. Allah, kat masjid saja. Nampak? Seorang tu tengah pegang parang. Oh, tu jangan main ustaz tu. Hebat dulu kat Teluk Kemang, jangan main. Tu maksudnya hijrah. Ni tuan-tuan dipesankan kita oleh tuan guru ni, perbetulkan jangan kita bermusuhan sesama saudara kita. Pasal apa? Landasannya takwa. Yang ke-9, hijrah daripada kebencian kepada kasih sayang. Turunlah rahmat Allah Ta'ala. Ni kita rahmat di rumah pun kita berkasih sayang, di luar pun kita berkasih sayang. Jangan dibiarkan kawan tak ke surau tu, panggil dia, pujuk dia, belanja dia. Jom surau. Ngetih dulu kan. Hari pertama kita belanja, besok tak pergi juga. Hari kedua pagi ngetih, ngopi pula kan. Roti canai, belanja dia, jangan bagi dibayar. Kali ketiga tak pergi juga dia. Kali 3 belanja lagi. Kali keempat belanja dia. Kali kelima tak pergi juga, minta balik yang kita belanja tu. Degil nak mampu tuan-tuan. Ya, degil nak mampu, nak mati dah. Ya. Tu kadang-kadang orang buat perangai tu pasal apa? Dia kata kubur suku-suku. Kubur kau, kubur aku, betul? Kita lawan dia balik. Masalahnya kubur kau Lot itu sebelah kubur aku. Aku nak tidur besok dalam kubur, engkau punya kubur bising, kan ganggu tu, betul? Bagi tahu macam tu. Ajar dia sikit. Kadang sombong sangat. Yang ke berapa? 10 10. Orang Jawa kata apa? Kemekek. Tu. Sombong betul. Kemekek tu sombong lah. Degil sangat. Tu. Tempat saya cakap tu. Yang ke-10, hijrah daripada kebodohan kepada keilmuan. Tu. Maksudnya di Negeri Sembilan penuh dengan majlis ilmu, betul? Dulu Selangor penuh. Sebab tu kita tak boleh mati dalam bodoh. Zaman sekarang tak boleh mati dalam bodoh. Tak pergi surau pun, duduk rumah. Boleh tak dalam internet ada live streaming? Ada tu. Audio kuliah. Kemana saja ada kuliah. Satu maghrib, satu hari punya maghrib tu ratusan kuliah. Daripada Johor sampai ke Perlis ada kuliah. Bukan zon, bukan audio kuliah, macam-macam zon kuliah, apa lagi, macam live streaming. Nampak? Tak boleh tuan-tuan. Kita zaman sekarang ni tak boleh mati dalam keadaan jahil, apa lagi dalam baca Quran. Kalau tak jawab besok dengan Allah Ta'ala, kenapa tak baca Quran? Tak ada rancangan Quran, ya Allah. TV tak ada. Betul tak ada? Ada tuan-tuan. TV Al-Hijrah. Dia tulis My Quran Time. Tengok orang Johor sekarang yang baru ni ditemuduga oleh 1 Muharram itu, ditemuduga oleh tim My Quran Time. Wak Karmon. Jawa juga tuan-tuan akhirnya. Hebatnya Jawa. Ingatkan kampung Payunya Jawa. Rupanya di Simpang Renggam, betul? Simpang Renggam pun ada Jawa tuan. Kat mana saja ada orang Jawa, nampak? Dia tak panggil Jawa, Jerman, betul? Di Johor tu, di Batu Pahat tu ada satu tempat dipanggil Parit Jerman. Ada, rupanya penuh dengan orang Jawa. Tu. Wak Karmun buat apa? Punya seronoknya nak menyambut baca Quran tiap-tiap hari tu, dibuat gerbang depan rumah dia.
My Quran Time. Dia tak tulis Jawa tapi sebutannya Jawa lah. Ya, tu. Datang tak orang? Orang datang singgah. Singgah apa? Bukan singgah rumah dia. Orang ambil gambar, tuan-tuan. Bila ambil gambar, orang tengok My Quran Time tu. Ingatan tu. Itu ingatan. Ada masa untuk Al-Quran. Sampai datang TV Al-Hijrah tu. Pergi tengok. Betul rupanya. Wak Karmun, tuan-tuan. Bukan muda. Tua. Tapi masih sayang Al-Quran. Pergi tempat jual kuih jemput-jemput Pak Mael. Jauh juga saya tu. Nampak? Punya suka seronok, menangis dia. Apa dia kata? Oh, dia punya yang sebab tu. Waktu dia kata, saya kalau boleh nak tengok My Quran Time ni sampai 604 hari. 604 muka surat. Sampai 6 muka surat 604. Target TV Al-Hijrah. Betul? 604 hari yang situ. Lepas tu kalau Allah nak cabut nyawa saya, silakan. Orang Jawa tu tuan. Nampak? Apa kerjanya? Bukan korporat, bukan businessman hebat. Jual kuih jemput-jemput saja tuan. Pakai tangan aja. Itu. Nampak? Berkat. Orang luar tak mampu nak beli, bagi terus. Kita kadang-kadang kuih tinggal 3 biji, 4 biji, dikira juga RM2.05. Tu. Tinggal 3 tapi dia 2 kira juga RM2.05. Punya kedekut nak mampus tuan. Tu. Nampak? Apa salah sedekah terus, betul? Tapi bila tak laku kuih murah Ramadan, ke mana dia hantar? Ke surau rupanya. Dia ingat orang surau ni pelahap-pelahap rupanya. Allah, janganlah tuan-tuan. Nak sedekah kat surau, buat yang betul-betul. Kata mak saya, arwah mak saya. Ya, bila mak saya nak buat kuih lepat ubi apa tu? Ubi pulut. Bukan disagat, diparut, betul? Disagat tu bagi makan ayam. Tu, nampak? Diparut pula tu, bersih. Pandan tu dikeluarkan satu lai basuh. Gula merah tu dijerang sampai meleleh, tapis, bimbangkan pasirnya, bersih. Nampak? Bukan beli-beli tepi baki-baki jual. Tak, itulah nak hantar surau betul-betul fresh, nak hantar ke rumah Allah Ta'ala. Air teh panas, 1 cerek saya yang bawa. 1 pegang handle basikal, 1 cerek besar panas, pastikan sampai. Bayangkan kalau accident macam mana. Syahid tak? Syahid dengan teh 1 cerek. Teh bukan main tuan, teh Ceylon. Tak main teh Malaysia. Ya, teh Ceylon, teh warna kuning dulu. Ada tak? Ingat? Dia tulis Ceylon. Ceylon tu apa? Sri Lanka. Tu. Dulu punya teh tak boleh lawan sekarang tuan-tuan. Tu baru betul-betul ngeteh, betul. Merayau kita kat mana tadi? Ya. Tu maksudnya kita ni cari ilmu, cari yang terbaik. Nombor 11. Betul. Yang ke-11, hijrah yang hebat. Hijrah daripada kemalasan menuju kecergasan. Tu jangan malas lagi dah. Cukup. Susah ustaz, dah pencen ni. Malas betul. Betul. Orang Jawa cakap malas apa? Kesel. Kesel, penat kan? Malas sangat, jangan malas sangat. Kita think positif. Orang putih sekarang kata move on. Jangan tangguh lagi. Jangan dipandang belakang lagi. Ya, terus cari pahala sebanyak yang mungkin. Tu, cergas. Think positif. Maksudnya bila baca Quran, bangun malam, kecergasan hebat. Tu sebab tu kata Datuk Ismail Kamu sekolah kita selalu bangun malam, tahajud. Cuba tengok kesan dia sebelum tahajud tu seminggu. Selepas seminggu kita buat kesannya. Cuba renung. Tapi janganlah cerita orang. Ini kadang-kadang seminggu buat cerita ke orang. Merah mata, tahajud. Tu rosak. Kita ingatkan pahala banyak, betul? Rosakkan pahala kita. Tu kata bab kecergasan tu, maksudnya hebatnya cergas, apalagi baca Al-Quran. Tu kadang tu mata tak kabur-kabur. Pasal apa? Mata tu tengok ayat Allah Ta'ala. Nak tidur tu tengok Quran. Al-Mulk, Al-Kahfi. Buka betul-betul Quran dengan wuduk semua cukup. Lepas tu jangan tidur terus tuan. Pasal apa? Kata Datuk Semangkan, mati itu dalam pejam dan celik. Betul? Tengah pejam tak celik-celik, tengah celik tak pejam-pejam. Maksudnya sebelum kita dipejamkan, buka Quran, tengok. Sekarang depan TV tuan, pukul 10 sekejap lagi diulang lagi. Betul? Allah tuan-tuan, cari jalan, ya, cari jalan untuk dengar bab Quran, jaga kecergasan kita. Tengok
TMJ. Tahu TMJ? Tuanku Muda Johor. Betul? TMJ betul? Kelab bola sepak JDT. Bola pun hebat, rupa dia peminat Quran yang hebat. Allah, tuan-tuan. Nampak? Orang istana, tuan-tuan. Kita istana mana? Kampung Paya je tu. Nampak mana tak? Orang istana Johor tu, bola pun juara tiap-tiap tahun. Tapi Quran, tu dikatakan kemungkinan insya-Allah suburnya negeri Johor tu dengan Al-Quran. Pasal apa? Pentadbirnya, pemerintah, rajanya memang sayangkan Quran, apalagi dengan rakyatnya. Bayangkan kalau satu Malaysia ni dengan Quran, tuan-tuan. Ni 30 hari bulan akan dilancarkan My Quran Time, Quran Hours, betul? Tolong follow, tuan-tuan. Ya, cari jalan biar kita ada dalam salah satu portion ahli dengan Quran. Yang ke-12, betul? Hijrah daripada kesombongan menuju ketawadukan, kerendahan. Tu, ya. Daripada sombong menuju tawaduk, malu dengan Allah Ta'ala, tunduk dengan Allah Ta'ala. Jangan kita tangguh, jangan kita sombong dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sombong, bukan semayang tu pun sombong. Sebab tu sekarang Allah jarakkan semayang. Tu siap tanda tak? Sila duduk situ, jangan bergerak, betul? Bawa sejadah sendiri. Pasal apa? Dulu kita sombong. Ada orang tak pernah tengok sejadah. Ada tak? Ada. Sejadah pun tak ada. Sekarang diingatkan, bukan kerajaan Malaysia suruh. Tu Menteri Pertahanan tu umumkan saja. Yang menyuruh tu Allah Ta'ala. Allah hantar mesej, jangan rapat-rapat, jarang-jarang, betul? Tapi kena ingat, saf tu mestikan lurus. Dulu apa? Tumit tu kena lurus. Tu kena ingatkan. Dulu masa boleh rapat-rapat, kita sombong, cari tempat yang ada kipas, tempat yang ada aircon, betul? Siap tulis nama ni, Haji Fulan bin Haji Fulan. Ni tempat aku ni. Siap tulis, orang lain tak boleh. Dulu berlaku, tuan, anak saya datang awal main tarawih. Orang tua ni lambat. Budak tu dah tarawih, dah baca Fatihah. Ni junjungnya budak tu tempat lain. Allah Akbar. Berlaku, tuan. Budak-budak, tuan. Orang tua pula berperangai macam budak-budak. Tu sabar aja anak saya tu. Anak saya tu orang lain tu. Cerita. Saya pun tak direkam. Yang ke-12 daripada sombong. Yang ke-13 hijrah daripada ketamakan menuju kepada kesederhanaan. Bertamak kita bab sederhana. Tu kadang-kadang jadi ending story tersungkur. Bila orang tamak sangat, dia tersungkur. Kaya-kaya tapi hujung dia, ending dia tersungkur. Pasal tamak. Contoh tu, developer maju buat rumah, punya banyak rumah, buat lagi. Ada orang beli, dah tak ada orang beli. Sekarang tersungkur terus. Sombongnya buat rumah. Apa lagi bila sombong buat rumah? Bila buat rumah, buat pembangunan, suraunya hujung tempat nak mati. Hujung yang ada pacaran, orang tu. Teruk sangat. Sepatutnya autoriti jaga kontrol benda tu. Surau lah tengah-tengah, masjid lah tengah-tengah, keliling tu baru ada pembangunan. Bila azan kan semua follow, betul? Decentralize kan. Masa tak cukup ni, tuan. Saya habiskan sikit, ya. Yang ke berapa? 13. Yang ke-14 hijrah daripada keburukan menuju kepada kebaikan. Cari jalan hijrah daripada keburukan menuju kebaikan. Jangan dibiarkan terus bab buruk kita, bab yang tak senonoh apa, janganlah, berhentilah. Yang ke-14, yang ke-15 akhir sekali hijrah daripada kemarahan menuju kesabaran. Bab marah ni susah nak kontrol, kan? Dekat highway pemarah, dekat surau pemarah, dekat rumah pemarah, betul? Berhentilah. Kalau marah-marah ni tak elok sebenarnya. Kata Datuk Seri Kamus, cuba tengok bila tengah marah tu, kalau suami tu tengah marah, isteri cepat-cepat pergi ambil cermin besar, tunjuk kat depan muka cermin tu. Tengok muka macam mana. Muka tengah marah dengan muka sebelum marah. Buruk tak buruk? Memang buruk, tuan-tuan. Ni marah tu berhentilah. Dah berumur ni, dah jadi orang surau, dah jadi orang masjid. Berhenti bab marah. Kena ada bab sabar. Ya, tu 15 hikmah bab hijrah. Baru kita dapat umat yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Catat kita catat. Catat 15. Kalau tak catat boleh tengok lagi dalam
YouTube tu. Coba tu. Hari ni baca 4 aja, iaitu bab pendusta, bab curang, khianat, bab tidak menyampaikan perintah, bab bodoh. Ni 4 sifat mustahil daripada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita jangan ikut bab sifat yang mustahil bagi Rasul. InsyaAllah. Mana yang baik daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri, kita sudahi surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.